الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فتهجد ومن الليل فاسجد وسبحه ليلا طويلا. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pagi ini dapat kita bertemu setelah beberapa bulan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita sambung bincang kita dalam surah Al-Insan. Kita masih membincangkan surah Al-Insan ayat ke-24 pagi ini. Di mana surah Al-Insan ini kita maklum antara surah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada pagi Jumaat, subuh Jumaat itu. Memang Rasulullah biasa baca rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah dan rakaat kedua surah Al-Insan. Dan dalam surah ini kita dah bincang panjang, antaranya Allah menceritakan bagaimana kejadian penciptaan manusia. Kemudian Allah menyebutkan ada satu golongan dinamakan golongan Abrar, yang tuan-tuan pun sering berdoa, wa adkhinnal jannata ma'al abrar, ya Allah masukkan kami ke syurga dengan golongan abrar. Berdoa minta kepada Allah supaya kita ni bersama golongan abrar, yang kemudian diceritakan pada ayat-ayat seterusnya apakah amalan golongan abrar itu. Antara amalan yang mereka buat ialah yufuna bin nadhri, mereka menunaikan nazar. Apa yang Allah wajibkan mereka laksanakan, apa yang mereka wajibkan atas dirinya atas nama nazar pun mereka laksanakan. Kemudian Allah Ta'ala sebut antara amalan golongan abrar ini, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran, mereka takutkan hari di mana azab merata-rata, iaitu hari kiamat. Inilah yang kita duk sembahyang, puasa, zakat, haji, tinggalkan maksiat ini. Antara sebabnya sebab apa? Sebab takutkan hari besok huru-hara tu. Kita hendak kalau boleh hari itu kita berada di bawah naungan arash, yang Nabi sebut 7 golongan yang besok duduk bawah arash. Orang kelam kabut dia relax, orang panas matahari dia boleh duduk berteduh di bawah arash Allah Ta'ala itu. Itulah namanya golongan abrar. Mereka takut dengan azab Allah, maka mereka buat persiapan. Kemudian Allah menyebut lagi antara golongan abrar ini amalan mereka, wa yut'imuna at'am, menjamu orang makan, khususnya anak-anak yatim, fakir miskin, tawanan-tawanan perang, memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi makan kepada penuntut ilmu. Ini semuanya kelebihan jamu makan. Batu sunnah Nabi antaranya lah jamu makan. Cuma PKP ni tak boleh jamu, tapi kedai mamak boleh je. Sekian dimaklumkanlah dia. Tak boleh makan sini, kita pergi kedai ya. Sekianlah saja. Jamu makan namanya, antara amalan mulia, sehingga disebutkan dalam riwayah Nabi Ibrahim digelar Khalilullah kerana Nabi Ibrahim dikatakan tidak akan makan selagi tidak ada orang menemani beliau untuk makan. Nak dijamunya orang dulu baru makan sama-sama. Sehingga digelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana suka dengan amalan menjamu orang makan. Taib.
Kemudian pada ayat-ayat seterusnya kita dah bincangkan bagaimana setelah diceritakan amalan golongan abrar ini, mereka ikhlas dalam memberi makan, menolong orang susah. Dan kita dah ceritakan sebab turun ayat itu kerana Allah memuji tindakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidatina Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang sering memberi makan kepada orang yang susah walaupun hidupnya susah, tapi tetap jamu orang lain makan. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, khususnya fakir dan miskin telah. Kemudian ya Allah menceritakan pula tentang nikmat-nikmat dalam syurga, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah menyebutkan bagi orang yang melakukan amalan-amalan ini, mereka sabar. Sabarlah, macam tuan-tuan nak bangun subuh ni sabar. Padahal tak nampak lagi balasan, cuma dengar cerita je. Mayang 2 rakaat belum subuh lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Tuan-tuan dah nampak balasan dia? Tak nampak lagi Ustaz. Itu buat apa buat? Kerana iman percaya tu. Itu namanya wajazahum, dan kami beri balasan kepada orang yang sabar. Kerana balasan ini tak nampak atas dunia, akhirat besok baru nampaknya. Kalau nampak atas dunia ni penuh surau ni Syekh. Nasib baik dia orang tak nampak Syekh. Kalau tidak kita duduk luar lewat datang. Allah Ta'ala nak sebut, Allah beri balasan, dipanggil jaza wa jazahum. Sebab tu nikmat ini ada dipanggil nikmat jaza. Nikmat ini balasan Allah Subhanahu wa taala atas taat manusia, wa jazahum. Dan kita dah terangkan dahulu apa beza jaza dengan ajrun. Baca Quran jumpa wa ajrun azim, pahala besar. Kadang-kadang jumpa wa jazahum, dan balasan yang besar. Para ulama menegaskan beza ajrun ini adalah balasan, adalah pahala yang setimpal dengan amalan. Tapi jaza itu, kata para ulama, balasan yang kita pun tak tahu sangat banyak. Dia contoh macam orang kerja pejabat lah, kita dapat contoh. Orang kerja, ambil contoh pump attendant lah. Kerja dekat pump minyak tu kan, dia ada basic salary dia. Berapa? 1,000 contohnya. Itu dipanggil ajrun, upah dia 1,000. Tapi oleh kerana pekerja ni bukan saja dia ni kerja pump attendant, dia cuci longkang, dia rajin pula buat kerja-kerja tambahan yang bos dia tak suruh. Awak ni saya suruh pump minyak je. Dia kata, bos saya banyak masa free, saya boleh sapu sampah, saya boleh cuci lantai, semua saya boleh bikin. Bos kata bagus dia ni, tak payah suruh dia buat. Maka bos beri insentif yang tak dijangka. Itu namanya jaza, balasan tu. Dia pun tak sangka apa bos dia bagi. Bos dia bagi dengan pam-pam minyak tu sekali. Hebat je. Pasal dia rajin. Walau tak, dia rajin. Itu contoh-contoh macam itulah kita datang berjemaah 10 berjemaah 27 ganda. Sedekah buat baik 10 ganda. Ada number dia, ada nombor dia. Tapi oleh kerana tuan-tuan sabar dalam beramal, subuh di rumah pun boleh subuh, tapi datang surau. Tak? Boleh aja dengar ceramah ni online, banyak dah sekarang ni online. Tekan je button mana ndak. Jangan salah channel Netflix sudah lah. Jangan salah channel lah. Tak dengar ceramah, mana-mana boleh. Tapi nak dengar secara live, nak dengar, dipanggil surau masjid. Itu bukan saja ajrun, bukan saja pahala, wa jazahum, dipanggil balasan tu. Allah beri balasan pada mereka bima sabaru, kerana sabarnya mereka ni. Allah, sabar ni tuan-tuan besar nilai sabar ni. Baik, itulah diberi balasan yang sabar. Apa balasannya? Jannatan wa hariran, syurga yang tak ada nilai tuan-tuan, tak ternilai. Syurga ni besar ni. Itu balasan ya. Batu kita disuruh beriman pada Quran, beriman dengan Quran. Baik, sambung pagi ni pada ayat 24. Masih lagi cerita tentang surah Al-Insan ni. Panjang cerita surah Al-Insan ini, sampailah cerita macam mana balasan nikmat-nikmat itu.
Nikmat syurga yang tak terhitung banyaknya, dengan pelayan-pelayan syurga yang kita dah cerita. Ada wildan, ada anak-anak syurga. Siapakah mereka tu kita dah bahaskan dahulu. Anak-anak pelayan-pelayan syurga ini ada dipanggil pakaian-pakaian sutera yang tebal, sutera yang nipis. Dan antara sebab turun ayat ini disebutkan dalam satu riwayah, sebab apa cerita Allah beri balasan syurga kepada orang sabar ni. Ceritanya satu hari datang seorang lelaki Habsyah, orang kulit hitam ni. Habsyah, Ethiopia. Ethiopian dia orang Ethiopia, Habsyah. Dia jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ceritakan pada saya macam mana nikmat syurga. Sayyidina Umar Al-Khattab marah, laki-laki ni jangan kamu nak susahkan Rasulullah dengan soalan-soalan macam ni. Lalu Nabi kata, da'hu ya Ibn Al-Khattab, biarkanlah dia tanya, wahai anak Al-Khattab, biar dia tanya. Maka Allah turunkan balasan-balasan yang nikmat dalam syurga Allah. Ini dipanggil nikmat al-jaza. Ini nikmat balasan. Allah cerita dalam syurga ni ada macam-macam balasan. Laki-laki ni tuan-tuan, dia menghayati tiap-tiap ayat Quran itu. Dia rasa punya gembira, dia seronok, dia menjerit sehingga tercabut nyawa dia. Inilah kata para ulama bagaimana orang menghayati Quran ini sampai dia tercabut nyawa. Punyalah nikmat dia bila dia meninggal kerana melihat nikmat besar dalam syurga Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercabut nyawanya kerana terlalu merindukan syurga tu. Sebab tu tak boleh cerita banyak syurga kan, meninggal pula tuan-tuan ni kan, tinggal saya seorang ceramah ni kan. Jadi cerita sikit-sikit Baik, taib. Itu kisah dahulu macam mana nikmat dalam syurga. Kisah seterusnya, Allah Ta'ala menyebutkan, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami turunkan Quran. Sebelum nak sambung ayat ini, Allah Ta'ala sebut sesungguhnya kami yang turunkan Quran itu beransur-ansur. Dan ayat ini kita dah bincang dahulu bahawa Quran ini bukan tulisan rekaan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tuduhan-tuduhan jahat golongan-golongan musuh Islam, orientalis dan seumpama. Ini pendirian kita ni orang Islam ni, jangan ikut mereka ni, sama-sama ikut memang Quran ni ciptaan Muhammad. Allah dah tegaskan inna nahnu. Kalau ngaji bahasa Arab tu inna tu dia panggil taukid, sungguh-sungguh kami. Sebut lagi, kami yang turunkan. 2 kali sebut kami tu. Tak percaya juga Allah turun Quran, ini Muhammad yang buat. Padahal dia kata dia Islam. Sebab itu Islam ni ada rukun. Rukun Islam, rukun iman. Iman ni makna percayakan Allah ni. Allah dah sebut kami yang turunkan Quran itu. Maka bila Allah menyebutkan kami turunkan Quran, dalam ayat-ayat yang lain Allah menceritakan tentang kemuliaan Al-Quran, isi kandung Quran dah diterangkan apa yang ada dalam Quran. Pada ayat 24 ini Allah berfirman, fasbir, so be patient ya Muhammad. Saya lepas PKP ni tak pandai cakap Melayu cakap putih be patient lah, fasbir, sabarlah olehmu wahai Muhammad. Sabar untuk apa? Li hukmi rabbik, sabarlah olehmu untuk melaksanakan titah perintah hukum hakam Tuhan kamu. Wala tuti' minhum athiman, jangan kamu ikut orang yang melakukan dosa. Wala au kafura, dan jangan kamu ikut orang yang kufur, yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, setelah Allah menyebutkan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini, Allah yang turunkan Quran, maka Allah beri kemuliaan kepada Quran. Maka itu Rasulullah bersabda, Quran ni mulia tak mulianya sabda Nabi. Allah Ta'ala muliakan Quran, sabda Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala angkat darjat manusia sebab Quran.
Dan Allah juga menghina manusia sebab Quran. Sebab tu kita kalau nak jadi mulia mesti bersama Quran. Nabi bersabda, Allah mengangkat darjat manusia sebab Quran. Tuan-tuan, mulianya Quran ini, coba tuan-tuan lihat kata Imam Ibn Kathir, mulianya Quran turun di mana? Di Mekah. Mekah tu mulia sebab turun Quran. Kemudian turun lagi Quran di mana? Di Madinah. Jadi jadilah Quran sebab di mana turun Quran, ini mulianya Quran. Dua bumi ini dipanggil sebaik-baik bumi Allah. Quran turun malam bila? Malam Al-Qadar. Maka jadilah malam tu lebih baik 1000 bulan. Kerana turun padanya Al-Quran. Quran diturunkan pada malam Ramadan. Jadilah Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan yang lain, kerana bulan itu bulan turun Quran. Quran diturunkan oleh siapa? Malaikat Jibril bawa turun Quran. Maka jadi Jibril sebaik-baik malaikat di kalangan malaikat, kerana Jibril bawa turun Quran. Mekah, Madinah. Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa diberi kitab Injil, Nabi Musa diberi kitab Taurat, Nabi Daud diberi kitab Zabur. Tapi Rasulullah menjadi sebaik-baik Nabi kerana diturunkan padanya Quran. Sebutlah apa saja kata para ulama, siapa-siapa yang ada bersama Quran, Allah akan muliakan dia. Maka ayat ini menyebutkan fasbir, sabarlah olehmu, li hukmi rabbik, wahai Muhammad, sabarlah kamu untuk kamu melaksanakan, menyampaikan hukum Tuhan kamu, perintah Tuhan kamu ini. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan pada Rasul dan pada kita jugalah, bila kita nak laksanakan hukum hakam Allah, titah perintah Allah ni tuan-tuan, bukan suatu benda yang mudah. Dan hukum hakam Quran ini ada yang kita dah buat. Umpamanya ambil wudu. Ambil wudu ni kan perintah Quran. Sebelum semayang ambil wudu, apalagi puasa Ramadan, itu kan semua perintah dalam Quran. Sembahyang berkiblat kan Masjidil Haram ni, ini kita melaksanakan Quran. Sebab tu bila ada orang semayang ngadap tempat lain, kita tak terima. Sebab Quran suruh kita, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu namanya melaksanakan perintah Quran. Apalagi tuan-tuan yang tuan-tuan dah buat perintah Quran, antaranya menjaga nyawa. Jaga nyawa ni pun perintah Quran. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan dirimu lembah binasa. Quran perintah kita. Sebab tu semayang jarak-jarak ni ada orang tak setuju ni. Lepas tu nak buat macam mana? Buat sementara ni lah. Sebelum ni pun tak rapat juga. Sekian dimaklum je lah. Bukan marah, geram lah. Sekarang ni lah nak suruh rapat-rapat pula ya. Ala kulli hal, ini kan jaga nyawa, jaga nyawa. Baik, itu namanya perintah Quran suruh jaga nyawa ni. Jangan kita binasakan diri kita. Baik, maka kita cuba melaksanakan perintah Quran ni, bukan kerja mudah tuan-tuan. Allah perintah pada Rasulullah, fasbir, sabarlah. Maka itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, sabar ini adalah suatu amalan yang kita jangan tinggal. Sabar yang kita nampak bila sebut beramal ni, orang nampak puasa, bayang, zakat, haji, sedekah, apa lagi tuan-tuan, amal kan. Tapi tuan-tuan kena ingat, Imam Al-Ghazali kata mayang, puasa, zakat, haji, sedekah, apalagi umrah, apalagi lah amal-amal kebaikan yang tuan-tuan buat, itu tolong orang susah, itu amal zahir dipanggil. Amal zahir. Ada satu amalan lagi yang besar, namanya amal batin. Tuan-tuan jangan ingat tenaga jadi batin ya. Amal pun ada amal batin. Amal batin ni tuan-tuan belajar dah. Redha, syukur, sabar ni amal batin. Amal batin. Sebab amalan ni ada dua. Satu amal zahir, satu amal batin. Dan Imam Ghazali sebut, Allah berfirman dalam Quran,
Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan balasan pada orang sabar ni. Orang sabar ni balasannya bighairi hisab, tak terhitung banyak pahala orang sabar. Jadi waktu kita nak beramal ini kena ada sabar. Nak menyampaikan perintah Allah pun kena ada sabar. Sabar ni amalan batin. Hari ni yang orang tak bangkit subuh ni sebab apa tuan-tuan? Sebab sebelum nak melakukan amal zahir, amal batin kena buat dulu. Sabar ni. Ini gerak dia subuh mat, sabarlah. Itu bukan sabar, tu malas. Sabar ni lawan nafsu kita, ni namanya sabar. Sebab tu bila tuan-tuan boleh bangkit ni, kira sabar tuan-tuan ni ada, alhamdulillah. Sabar ni. Hari ni banyak orang tak sabar. Tak sabar. Apatah lagi nak melihat hukum Allah tertegak, nak melihat perintah Allah dilaksana ni, banyak nak kena sabar ni. Hari ni banyak tuan-tuan orang tak sabar. Mayang tak cukup, mayang tinggal. Baik itu betul lah Allah sebut dalam Quran, wa innaha lakabirah, sungguhnya sembahyang ni benda berat. Kenapa tuan-tuan boleh buat? Tapi ada orang tak boleh buat sembahyang dia. Tak terbuat dia sembahyang. Berat tuan-tuan. Cuma orang yang sudah ada sabar, dia boleh buat. Tuan-tuan ni dah lama sabar ni sebenarnya ni. Iya ke? Iyalah, batu kita ni disuruh berlatih sejak budak 7 tahun tu dah kena latih mayang. Sebab mayang ni berat. Tapi ramai orang tak boleh buat hari ni kerana dia tak sabar. Apatah lagi nak melihat balasan-balasan. Ya ke sokong Islam ni menang? Ya ke kita ni mayang ni boleh syurga ni? Ya ke kita ni ya ni dipanggil soalan kerana ragu-ragu. Tapi tuan-tuan ada lagi tanya sekali, kerana sabar ni, sabar. Tunggu balasan, tunggu mati ya. Ni tuan-tuan lepas mayang tadi baca ayat kursi kan. Tuan-tuan mayang baca ayat kursi tadi. Apa Nabi sebut tentang kelebihan ayat kursi lepas mayang ni? Lepas tu kalau boleh lepas mayang ayat kursi jangan tinggal Rasulullah sebut sesiapa yang lepas solat baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangnya masuk syurga kecuali mati je penghalangnya. Tuan-tuan yakin ke? Yakin ke tuan-tuan amal ayat kursi lepas mayang tu boleh pergi syurga? Iya ke ustaz? Itu sebab kena sabarlah dulu. Tak nampak pun ustaz? Bukan hari ni. Tunggu syurga besok. Kena yakin ya. Ni sebab tu amal batin ni sabar. Selain sabar, yakin. Redha ni semua amalan hati. Allah hadirin hadirat, itulah hari ni banyak orang tak mahu belajar ilmu tasawuf ni. Banyak orang tak nak belajar itu sebab banyak yang tak sabar, banyak yang tak yakin. Tuan-tuan yakin? Jawab, saya yakin. Yakin itulah nanti tuan-tuan nampak balasannya. Betul, lepas mayang naik kursi jangan tinggal. Nabi kata tidak ada yang menghalang jadi syurga kecuali mati. Apa maksud mati jadi halang? Ialah syurga ni kan, syurga ni dia begini. Ini dunia, ini akhirat. Akhirat ni ada syurga dan neraka. Orang amal kursi ni pergi syurga. Penghalang dia mati ya. Mati tu jadi halang, maknanya barzah ni Nabi bersabda, barzah ni dinding antara dunia dengan akhirat. Jadi itu sebabnya belum boleh pergi syurga, sebab ada kematian. Ada barzah. Jadi barzah ni lah maksudnya, kalau barzah ni tak ada, direct syurga dia tu. Tapi dia tak lagi syurga lagi sebab dia duduk di alam barzah dulu. Tapi itulah kelebihan orang beramal. Cuma nak sampai tahap yakin dan sabar ni, kadang-kadang tak sabar. Assalamualaikum, bunyi handphone, projek masuk, tak ada kursi dah ya. Tak ada dah kursi tu. Projek dulu. Ni bukan tuan-tuan lah beritahu ya. Bukan senang nak sabar beramal ni. Sabarlah dulu kan. Sabarlah kejap. Orang call. Lepas ni boleh jawab. Kursi tu dulu. Syurga tu. Tapi berapa ramai orang nak sabar tu, nak boleh sabar tu, beramal tu. Panas tu nak wirid subhanallah 33 tu.
Ada. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Cabut ya. Allah Rabbi tak. Ini sebab itulah sabar ni besar. Begitulah kita nak melaksanakan perintah Allah. Sebut melaksana perintah ni jangan nampak dipanggil benda-benda kecil, benda-benda besar. Semualah mayang, puasa, termasuklah hukum-hukum muamalat, hukum janayat, hukum nikah kahwin. Maka Allah berfirman pada Rasulullah, sabarlah. Sabarlah oleh Muhammad. Dan ayat ini disebutkan turun, ayat ini Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah olehmu wahai Muhammad dalam kamu nak melaksanakan hukum Allah, perintah Allah. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, antara sebab turun ayat ini satu ketika dahulu, ketika berada di Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, kita ni bukan Nabi. Nabi-Nabi ni apa tugasnya? Apa tugas Nabi? Menyampaikan perintah Allah. Batulah Nabi ni laki-laki yang Allah beri wahyu. Dia kena sampaikan wahyu itu, dipanggil tugas Rasul. Wajib Rasul sampaikan perintah Allah. Tuan-tuan, nak sampaikan perintah Allah ni agak-agak senang ke susah? Kita tuan-tuan jangan kata nak ajak orang sembahyang. Kita jangankan kata nak ajak orang masuk Islam, nak ajak orang sembahyang pun susah. Rasulullah ni bukan sekadar ajak orang sembahyang, ajak tinggalkan sembah berhala. Tuan-tuan sanggup pergi kat pasar-pasar tu jumpa pasar coket lah, pasar pudu banyak tu, non muslim, jumpa dia, apa sudah Islam kah? Belum. Marilah kita sembah Allah Ta'ala. Berani tuan-tuan, dia lepuk je. Itulah Nabi tuan-tuan, begitulah Rasul. Pergi jumpa orang ajak menyembah Allah. Mereka ni memang orang kuat sembah berhala, ajak sembah Allah. Allah tuan-tuan ya. Begitulah Rasulullah di Makkah. Jadi bila Rasulullah mengajak manusia menyembah Allah, tinggalkan judi, tinggalkan sembah berhala, tinggalkan arak, zina, pelacuran. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, orang setuju ke dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang tak setuju tuan-tuan. Apatah lagi mereka ni memang toke judi, toke arak syekh. Ni orang Mekah ni, bukan cerita orang Malaysia ni. Malaysia lagi cerita panjang cerita. Orang Mekah je. Antara toke-tokenya Abu Jahal, Abu Lahab. Ini bisnes dia, orang ni kan pembesar-pembesar Mekah. Maka Abu Lahab, Abu Jahal ni sangat marah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah bukan ajak orang buat jahat, ajak orang buat baik ni. Maka disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam sepotong hadis daripada Qatadah, daripada Mu'ammar, daripada Qatadah radhiyallahu anhu, kata beliau, seorang pembesar Quraisy namanya Abu Jahal. Tuan-tuan pun kenal Abu Jahal ni. Abu Jahal ni dia punya benci kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia kata, in ra'aita Muhammadan yusalli, kalau aku nampak Muhammad semayang depan Kaabah, akan ku pijak-pijak kepalanya. Satu hari Rasulullah datang nak semayang depan Kaabah. Orang kata, ya Abu Jahal, gilah pijak kepala dia. Tak macam mana Abu Jahal dengan ego dia, dia pergi dekat Rasulullah, tiba-tiba dia undur ke belakang, dia takut. Orang tanya, ya Abu Jahal, engkau sembang kencang. Atau bahasa orang utara, sembang kencang ni, kenapa engkau undur? Dia kata, tadi waktu aku nak pijak Muhammad, aku tengok ada unta besar nak gigit aku. Orang kata, bohong. Orang tak nampak tuan-tuan, dia nampak. Orang dia nampak ada unta nak gigit kepala dia, nak kekah dia. Lalu dia berundur. Maka Allah menurunkan ayat ini, fasbir, sabarlah olehmu hai Muhammad. Baik tu Allah mulakan, kami turunkan Quran tu sebab Allah akan muliakan siapa-siapa yang membawa Quran, melaksanakan perintah Quran tu. Barulah Allah turunkan ayat fasbir, sabarlah. Setelah Allah beritahu Quran ni benda mulia, jangan bimbang, sabar je lah. Macam itulah kita nak laksanakan perintah Allah ni. Orang kata bagai-bagai, sabar je Syekh, sebab kita bersama dengan Quran yang mulia. Stay tune, jangan lari.
Nanti ayat seterusnya wala tuti' minhum athiman. Tu Allah bagi ingat pada Rasulullah, sabar kamu. Wala tuti' minhum athiman, jangan kamu bersama dengan orang buat dosa. Wala au kafura, jangan kamu ikut orang kafir, orang kufur, jangan. Stay aja. Biarlah orang nak kata apa dah. Itu berlaku pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu riwayah yang lain dikatakan antara sebab turun ayat ini. Itu satu riwayat mengatakan antara sebab turun ayat ini, Abu Jahal dia nak pijak kepala Rasulullah, dia selalu mengganggu Rasulullah dalam berdakwah, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan titah perintah hukum hakam Quran. Dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan antara sebab turun ayat ini, dua orang pembesar Quraisy, seorang namanya Utbah bin Rabi'ah dan seorang lagi Walid bin Al-Mughirah. Kedua-dua mereka ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bila Rasulullah mengajak manusia ke jalan kebaikan, tuan-tuan apa yang Nabi ajak manusia sembah Allah, tinggalkan sembah berhala. Apa yang Rasulullah ajak manusia lagi? Mayang. Bukan ajak tinggal semayang, saya bukan ajak pergi karaoke, ajak baca Quran. Suruh manusia tinggalkan judi, zina. Apa masalah? Apa masalah? Bukan ajak benda jahat, ajak kepada kebaikan. Baik, ada yang menentang Nabi terang-terang, ada yang menentang Nabi cara kasar, ada yang gunakan jalan diplomasi. Antaranya Utbah bin Rabi'ah dan Walid bin Mughirah. Dia cuba guna jalan diplomasi, di mana dia pergi secara gentleman jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya mempelawa ataupun menawarkan pada Rasulullah harta dan juga pernikahan supaya Nabi tinggalkan kerja kenabian ini, kerja mengajak orang tinggalkan arak judi ni, tinggal Muhammad. Kata mereka, seorang daripada mereka namanya Utbah bin Rabi'ah. Dikatakan Utbah ni, dia ni punya anak yang cantik. Rabi'ah ni, Utbah ni dia ada anak perempuan cantik. Dia kata, wahai Muhammad, inna banati min ajmalin nisa Quraisy. Dia kata, wahai Muhammad, semua orang tahu bahawa puteri saya ni adalah secantik-cantik perempuan dalam kalangan bangsa Quraisy. Aku boleh kahwinkan engkau dengan mana-mana anak perempuan aku ini tanpa mas kahwin, dengan syarat engkau tinggalkan kerja yang kau lakukan sekarang ni. Apa kerja Rasulullah? Tugas Rasul ialah ajak manusia sembah Allah ni. Bukan senang tuan-tuan, nak ajak orang sembah Allah, nak ajak orang sembahyang, nak ajak orang tinggalkan benda-benda jahat yang mereka dah bersarang dengan kejahatan maksiat ini. Tapi inilah Rasul. Jadi Utbah sampai peringkat tawarkan anak perempuan dia kahwin tanpa mas kahwin. Hadirin para jemaah rahmati Allah, begitulah juga kata Al-Walid bin Mughirah. Dia ni orang kaya Mekah. Dia kata, wahai Muhammad, kalaulah perjuangan kamu ini matlamatnya harta, aku ini sebagaimana yang diketahui orang punya harta di Mekah ni, aku boleh beri kepada kamu. In kunta sana'ta ma sana'ta li ajli mal. Wahai Muhammad, kalaulah apa yang kau lakukan ini dan engkau dah buat ini matlamatnya harta, wahai Muhammad, mana dia? Fa ana u'tika, aku boleh bagi pada engkau daripada mana harta yang kau hendak, apa saja yang kau suka, tapi engkau tinggalkan kerja yang kau dah buat ini. Di sinilah Allah mengajar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasbir, sabarlah olehmu wahai Muhammad atas melaksanakan titah perintah Tuhan kamu, wala tuti' minhum athiman. Allah ingatkan Rasulullah, jangan kamu ikut orang buat dosa, jangan kamu ikut orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini mengingatkan Rasulullah sabar. Dan dalam satu riwayat Rasulullah menjawab balik kepada Quraisy Mekah ni, pembesar-pembesar Quraisy, kalau diletakkan matahari di tangan kanan saya,
bulan di tangan kiri saya ni, letak matahari kanan, bulan kiri, untuk saya tinggalkan kerja ni, ma taraktu, saya takkan tinggalkan. Ini tegasnya Nabi SAW. Dan inilah yang kita kena ikut. Kita macam itulah, nak melaksana perintah Allah ni tuan-tuan, takut apanya, tenanglah, relaxlah. Ini kadang bukan nak kata laksana perintah Allah, nak pertahankan jawi pun takut, apa barang korang ni. Nasib baiklah Dr. Zul tu naik hari Jumaat diisytiharkan hari jawi ni. Ada juga yang kawan tanya, hari jawi tu apa? Hari sunat dan kau tak masuk jawi lagi. Geram betul. Dia main-main pula hari jawi tu apa? Allahu Akbar. Bukan nak kata pertahankan agama, nak pertahankan jawi pun takut. Takut nanti vote kita hilang, undi kita hilang, apa barang. Cuma ada orang tanya, dia tentang, dia punya pasal lah. Dia tak, dia tentang, memang kerja dia menentang. Cuma kita ni fasbir, sabarlah, bertenanglah. Jangan kita ikut orang yang ajak orang buat maksiat. Jangan semata-mata kerana kita ni nak laksana perintah Allah Ta'ala, bila orang lawan kita terus takut. Bukan sekadar takut, malah ikut orang buat dosa tu, malah ikut orang kufur. Ini Allah dah tegur, dah nasihatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat fasbir. Sabarlah. Sabarlah kita ni dalam perkara-perkara begini. Dan Allah ajar jangan ikut athiman, orang buat dosa, au kafura, ataupun orang kufur. Para jemaah yang dirahmati Allah, mengapa disebutkan jangan ikut orang berdosa dan orang kufur? Jangan ikut orang buat dosa, jangan ikut orang kufur. Dia begini, orang buat dosa ni kadang-kadang tak semesti orang kafir, orang Islam pun buat dosa. Tapi kufur ni lebih besar daripada orang buat dosa. Malah kufur ini sebesar-besar dosa. Maka itu kita dilarang menyertai acara-acara yang membawa kepada kekufuran. Jangan bersekongkol. Cuma mereka nak laksanakan upacara agama dia, itu hak dia. Nak main kavadi ke, itu hak dia. Tapi kita jangan bersama. Ini dengan kita-kita pun sama-sama hidup nyalakan api lilin kavadi. Apa hal kau ni? Bab kufur ni dosa yang sangat besar, hati-hatilah. Sebab tu kita nak melaksanakan perintah Allah ni, kalau orang tak setuju, itu dia punya hal. Cuma kita bila orang menentang, jangan kita pula terbalik ikut dia, jangan. Tetap kita dengan, sebab tu dimulakan Quran ni benda mulia, tetap dengan kemuliaan Quran tu. Allah ajar Rasul, jangan kamu ikut orang buat dosa tu, jangan kamu ikut orang yang melakukan kekufuran. Baik, maka pada ayat seterusnya saya tak teruskan, cuma nak sebutkan itulah sebagai peringatan kita pagi ini. Maka beginilah kita tuan-tuan ya. Kita ni alhamdulillah dalam negara Malaysia ni aman dalam melaksanakan hukum perintah Allah ni. Nak sembahyang subuh ni mudah, nak sembahyang, nak puasa, nak zakat, nak haji, alhamdulillah. Kita tak jadi macam sahabat kita di negara-negara luar yang ditentang dalam jangan kata nak laksanakan hukum hudud, hukum muamalat, nak laksanakan semayang pun ditentang. Di mana tu? Di China atau nama tempat tu? Nak sebut pun tak reti. Uyghur. Nah, sampai tahap tu nak semayang pun tak boleh. Nak puasa pun tak boleh. Dipaksa makan benda haram. La haula wala quwwata pun mereka boleh sabar juga. Wanita-wanitanya dilarang memakai tudung sampai tahap tu. Lelaki dilarang memakai kopiah. Kita ni kopiah pakai, serban boleh lagi. Allah hadirin, patutnya kita rasa tenang. Pun dalam keadaan-keadaan begini, ada juga yang masih ikut orang buat dosa, masih menyokong LGBT, sokong benda-benda maksiat. La haula wala quwwata illa billah ni. Sebab tu kita minta sabarlah kita di atas melaksanakan perintah Allah. Dan nanti kita sambung sikit lagi pada siri akan datang. Allah ajarkan bagaimana nak sabar ini. Maka Allah ajar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam antara jalan nak dapat sabar, kerana sabar ni amalan hati, amalan batin, maka dia kena disokong dengan amalan-amalan batin juga. Antaranya ialah zikir, wadhkuris marabbik.
Lepas tu ayat seterusnya, ayat 25 tu Allah ajar Rasul berzikir menyebut nama Tuhan kamu. Ini yang kita doa amal ni. Sebab itulah saya kata kenapa tonton sabar, semayang sabar dalam tonton melaksanakan puasa. Sebab apa boleh sabar ni? Tapi ada orang tak boleh sabar. Kerana amalan zikir tu banyak membantu hati dalaman kita ni. Sebab tu saya cukup terkilan bila orang menghalang berzikir. Zikir ni kekuatan dalaman je. Kalau baca Quran banyak ayat suruh kita zikir. Zikir pagi, zikir petang ni kena amal. Sebab tu banyak orang tak semayang, tak kuat nak semayang. Sebabnya batin dalaman dia tu tak ada kekuatan. Jadi antara kekuatan dalaman ialah Allah sebut pada ayat 25 tu, wadhkuris marabbik, menyebut nama Tuhan tu. Sebab tu zikir ni di lidah tapi hati kita ni ada kekuatan. Satu. Kemudian Allah ajar lagi Rasul, antaranya ialah wa minal lail fasjud lahu. Malam-malam jangan lupa bangun tahajud. Mayang sunat kena buat. Ini antara beberapa ayat yang nanti kita bincangkan supaya kita ada kekuatan. Sebab itulah antara orang tak mampu sekarang ni nak semayang, nak buat ni semua kerana kekuatan dalam. Jadi saya nak simpulkan, sabar ini amalan hati, amal batin, maka dia pun kena dikuatkan dengan amal batin. Amal batin ni ialah macam mana nak menguatkan hati kita. Ya, para jemaah yang rahmati Allah Taala sekalian, saya itulah yang dapat saya sampaikan dan saya bincangkan pagi ini. Jadi kesimpulannya di sini, sabar. Sabar, ya. Maka kita sabar ini suatu amal yang besar untuk kejayaan kita di alam akhirat sana. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga Allah rahmati pertemuan kita ini dan teruskanlah bersabar di atas ujian Allah. Kedua, sabar menghadapi melaksanakan ibadah pada Allah. Yang tiga, sabar dalam kita menentang maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan akhirnya semoga Allah rahmati pertemuan kita dan Allah berkati. Sekadar itu saja. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Saya nak memaklumkan sikit dari sahabat saya untuk lujnah ekonomi kita. Kita ada buat sedikit jualan buah-buahan di luar rambutan dan pulasan kampung. Jadi tuan boleh dapatkanlah di luar nanti. Jualan buah-buahan, rambutan dan pulasan.